Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel aku, Cikgu Jack. Dan lama tak bersiaran. Jadi hari ni aku nak cerita sikit pasal, bukan sikit lah, aku nak cerita lagi tentang kamera. Jadi yang korang tahu, sebelum ni aku dah upload banyak juga konten, dan di mana semua konten aku shoot menggunakan Sony 6400 yang aku guna sekarang ni. Sebab sebelum ni aku memang gunakan Canon untuk ambil video dan gambar. Jadi hari ni aku nak bercerita sikit lah pengalaman aku menggunakan. Sebab sebelum ni aku dah ceritakan pengalaman aku menggunakan ni lah, kenapa aku jump daripada Canon ke Sony. Jadi sebenarnya penghijrahan aku ke Sony ni bukan kerana memang nak bertukar terus ke Sony. Sebenarnya aku masih lagi menggunakan Canon aku 5D Mark II, dan 5D Mark II aku sekarang ni pun dah rasanya dah dalam keadaan yang uzur jugalah. Dan kemudian lens yang aku gunakan adalah 85 1.2, di mana lens tersebut pun aku dah pernah hantar sekali untuk repair dekat Canon service center, tapi sayangnya dia orang tak boleh nak repair. Jadi mungkin nanti aku akan cari mana-mana member aku yang boleh repair, sebab masalah dia adalah back focus. Jadi sejarah aku menggunakan kamera ni sebenarnya dalam bidang ini adalah pada tahun, tak silap aku, 2009 aku tak silap, 2009, di mana aku menggunakan Nikon D60, tak silap aku, D60. Aku beli second hand juga, dan kemudian aku berpindah ke Sony SLR, tapi aku tak ingat apa model apa, Alpha apa, aku tak ingat. Dan kemudian aku bertukar ke Nikon semula, Nikon entry level. Tak silap aku model apa aku pun tak ingat, sebab aku ni kurang aku punya ingatan ni kurang sikit lah berkaitan dengan digit-digit ni. Tak silap aku 3500, tak silap aku, Nikon. Dan kemudian baru aku berpindah ke Canon, dan Canon tu memang banyak memberi hasil yang memuaskan lah untuk aku. Dan tambah lagi dengan lens 1.2, di mana masa aku menggunakan Canon, aku memang aktif ambil job wedding dan portrait fotografi. Selain daripada tu, aku sebenarnya aku awal-awal dulu memangnya aku minat membuat suntingan gambar, contohnya manipulasi lah. Dan sepanjang karier aku, taklah karier profesional lah, sepanjang penglibatan aku dalam bidang fotografi ni, paling jauh pun aku pernah hasilkan satu poster filem, di mana poster filem tersebut adalah poster filem dari Sambas, iaitu tak silap aku tajuk dia adalah Sarjana Kampung, yang lama sudah, aku tak ingat berapa tahun yang lepas lah, so dan kemudian baru aku kembali semula ke Sony atas sebab-sebab tertentu, di mana aku memang berhenti untuk ambil apa-apa job wedding. Dulu memang aku bergerak seorang-seorang lah. Memang aku tak ada, bukan kata aku tak ada kawan, cuma aku lebih senang untuk bekerja seorang diri lah. Dan kemudian pada tahun masa first MCO dulu, yang pertama, aku start buat YouTube, dan sekarang subscriber aku tak silap dah 19 subscriber. Cuma belum lepas lagi syarat-syarat untuk AdSense, sebab sekarang ni watch hour aku memang kurang lah, sebab aku jarang upload. So jadi nak dijadikan cerita kenapa aku memilih Sony 6400. Sebenarnya Sony 6400 ni tak terfikir pun aku nak beli, sebab oleh kerana aku sering buka YouTube dan aku tengok banyak yang blogger, youtuber daripada luar, dia menggunakan Sony 6400. Dan satu lagi, sebab
sebelum ni aku pun selalu juga travel. Sebelum MCO dulu aku tak kata selalu lah, tiap tahun aku ada travel dan kemudian aku akan bawa kamera aku. Memang aku tak boleh lepas daripada kamera. Dan kemudian aku ada beli GoPro juga. Masa pergi travel tu nak bawa barang tu memang banyak sangat lah, dan lens yang agak berat. Jadi memang berniat aku untuk menggunakan kamera yang contohnya mirrorless lah. Jadi Sony 6400 ni adalah kamera pertama mirrorless aku yang aku beli hadiah daripada bini aku, dan tak ada berkesempatan lagi aku nak bawa pergi travel sebab sekarang ni masalah COVID. So apa yang bestnya menggunakan 6400 ni, sebenarnya aku pilih 6400 ni sebab dia depend on kita punya budget, dan kemudian dia punya light tak terlalu berat. Okay, jadi mudah untuk kita bergerak, simpan barang kita untuk pergi travel, walaupun aku belum pergi travel lagi menggunakan kamera ni. Dan kemudian satu lagi, aku ni sudah start minat untuk menghasilkan video pendek. Contohnya yang aku biasa buat, aku buat contoh video ni lah, video klip pendek. Aku ambil lagu daripada orang ataupun puisi-puisi bacaan daripada orang lain luar, especially Indonesia, sebab aku suka dia punya bahasa. Jadi aku letakkan video aku lah dan kemudian aku upload. Kadang-kadang aku akan upload dekat Facebook. Dan selain daripada tu, yang disebabkan aku memilih 6400 ni kerana dia punya focusing dia memang laju lah, memang laju. Sebab sebelum ni aku tak pakai lagi mana-mana kamera mirrorless keluaran Canon ke apa. Tapi aku rasa masa aku memilih untuk membeli 6400 ni kerana aku rasa banyak member aku dan kemudian YouTuber suggest untuk aku ambil Sony Alpha yang siri 600 sehingga ke 600 berapa tak sekarang, 6600 tak aku, ataupun 690, sebab harga dia aku rasa berbaloi lah, dan aku rasa bajet aku memang takat tu lah. Dan kemudian aku ni suka, kalau ambil gambar aku suka portrait, jadi memang aku memilih untuk prime lens lah, sebab aku menggunakan 35mm 1.8. sebab kebiasaan gambar yang aku ambil, aku ni particular sikit berkaitan dengan bokeh. Aku mesti nakkan f yang besar, kalau tidak 1.8 pun kalau tidak 1.2, 1.4 ataupun 1.8. Itu memang jiwa aku lah bila aku mengambil, sebab aku suka tengok bokeh. So untuk video sekarang ni aku menggunakan iMac yang aku baru beli juga, dah sampai beberapa bulan lah. Sony aku dah guna tak silap aku dah agak-agak 8 bulan, tak silap aku 8 bulan. So far banyak lagi benda yang aku masih belum belajar sebab aku jarang keluar, tapi ada masa memang aku ambil video lah. Biasanya aku ambil video untuk family aku sendiri, gathering keluar, ataupun video pendek. Biasa aku dengan member aku yang pakar dalam drone, aku akan combine footage tu dan aku hasilkan satu video lah. Dan kemudian sebelum ni aku menggunakan Filmora untuk editing video, di mana aku boleh letakkan LUT. Kemudian aku memang zero knowledge berkaitan dengan LUT, berkaitan dengan color grading ataupun color correction. Itu pun aku banyak belajar daripada member aku juga, Jack Hayes. Aku tengok dia punya gambar, dan ada juga YouTuber lain. Dan video-video yang aku hasilkan adalah video-video yang aku rasa macam yang aku minat, yang aku suka, dan memang cenderung untuk buat cinematic video. Okay, so sekarang aku menggunakan selepas aku menggunakan Filmora, aku gunakan DaVinci, di mana aku ada satu lagi PC Windows, dan aku installkan dengan DaVinci. Dekat situ aku pun develop. Banyak member aku yang suggest untuk aku gunakan Adobe Premiere. Masalahnya Adobe Premiere ni dia berat, dan sekarang ni kita terpaksa melanggan. Boleh crack, tapi aku rasa macam aku nak cuba try yang lebih lain daripada lain lah. Jadi
kebetulan masa aku beli iMac ni 21 inci ni, so aku install sekali dengan Final Cut Pro. So sekarang ni video aku semua aku edit menggunakan Final Cut Pro dan menggunakan Sony, menggunakan footage daripada Sony. Dan biasanya aku akan shoot kalau tidak pun 1080 Full HD ataupun 2K ataupun 4K. 4K jarang aku shoot lah, sebab kadang-kadang depend on memory card aku lah. Okay, so untuk penggunaan iMac ni pun aku rasa macam baru-baru lagi aku menggunakan, tak banyak lagi aku explore berkaitan dengan color grading apa semua. Tapi so far sekarang ni aku dah tahu serba sedikit berkaitan dengan color grading. Sebab dulu aku main letak saja light, aku letak curve aku sendiri, aku main-main, memang kadang-kadang video aku memang bagi aku okey lah. Tapi bila lama-lama aku tengok macam terlalu overcook, terlalu terlalu over sangat editing colour dia. So sekarang ni aku lebih kepada natural, di mana sekarang ni kalau aku shoot pun aku menggunakan picture profile, di mana aku menggunakan S-Log. Dan itu pun tips-tips yang aku dapat daripada rakan-rakan di YouTube. So sekiranya ada apa-apa persoalan, pertanyaan berkaitan dengan kaedah-kaedah teknik mengambil gambar, biasanya nanti aku explain sikit lah. Aku memang shoot menggunakan gimbal. Gimbal pun aku rasa gimbal yang biasa-biasa saja, iaitu WBS, di mana aku belum lagi mahir 100% menggunakan gimbal ni. Itu pun aku beli second hand. Dan penggunaan gimbal ni pun kadang-kadang susah juga, dan perlu nak setting setiap kali nak shoot. Dan bila aku nak ambil gambar, terpaksa juga aku kena buka balik ambil gambar. Dan still Canon 5D Mark II aku dengan lens 1.2 dan lens aku manual iaitu Helios, still aku masih gunakan. Cuma apabila keluar outing yang contohnya shoot talent ke apa, memang aku boleh set lah. Sebab dia back focus, aku kena bergerak ke hadapan, ke belakang untuk dapatkan fokus. Sebab fokus dia tak boleh lock terus. Jadi bila dah lock tu, aku kena adjustkan lagi badan aku bergerak ke depan dan ke belakang. So kebanyakan gambar yang aku shoot menggunakan Canon sekarang ni dah banyak yang banyak gambar yang out of focus. Kalau ada pun 1, 2, 3, 4 dia yang killer foto, dan kemudian aku edit. Still aku masih edit menggunakan Windows untuk gambar. Manakala dekat sini pun aku masih gunakan aku ada gunakan Adobe Photoshop juga. Biasanya aku editkan untuk Sony punya RAW gambar lah. So setakat itu saja daripada aku perkongsian pada hari ini. Oleh kerana tak ada nak buat apa-apa malam-malam, nak tidur pun tak boleh. Sekarang ni dah puasa ke berapa dah aku tak ingat lah. So selamat berpuasa, selamat bersahur, dan tak lama lagi nak menyambut bulan nak menyambut Hari Raya Aidilfitri. Dan aku di sini mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada rakan-rakan yang menyambut Hari Raya, dan juga rakan-rakan yang tidak menyambut Hari Raya. Still juga aku ucapkan, tapi itulah, disebabkan oleh Hari Raya ini kita tak boleh nak bergerak ramai-ramai sangat nak pergi berziarah. Minta maaf, mungkin selepas ini, raya-raya selepas ini, insyaAllah mungkin kita boleh menziarah, dan boleh member datang ke rumah. Mana tahu kita boleh share tips-tips dalam video ataupun gambar. So setakat itu saja daripada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam.